Ikannya dengan pemikiran positif berarti kita melepaskan kekuatan yang membolehkan kita mencapai tujuan. Jadi cubalah untuk mengeluarkan sikap-sikap positif yang ada dalam diri, dan negatif tu diketepikan sebaik mungkin. Poin yang kedua, bahagian sikap ni ialah tujuan yang pasti, kepastian tujuan. Kita perlu tahu ke mana akan pergi, baru ada harapan untuk sampai ke sana. Kepastian tujuan atau maklumat hidup yang pasti bukan semata-mata tahu tempat mana hendak dituju sahaja, tapi mengetahui keseluruhan peta jalan untuk sampai ke tempat itu. Maksudnya, you kena tahu ke mana you nak tuju, ke mana you nak pergi, apa you nak capai. Dan baru you susun atur apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk capai. Kita banyak melihat seseorang yang bila berbuat sesuatu itu dia terus mencapai kejayaan. Ada. Kita anggap ia kejayaan singkat yang mendadak contohnya. Sebenarnya orang itu telah membuat persiapan bertahun-tahun. Ada yang telah belajar daripada proses-proses atau daripada mentor-mentor yang sudah banyak mengalami pengalaman. Jadi mungkin kita hanya perlu belajar dan melaksanakannya. Tapi ramai daripada kita tidak melihat persiapan itu sebagai yang penting. Kita hanya memandang singkat dan mendadak, kita nak cepat. Jadi everything takes time, everything has its processes, everything has dia punya journey tersendiri. So you have to be very careful to nak selalu nak cepat, nak selalu membuat sesuatu itu ada kejayaan dengan cepat. Jadi menetapkan kepastian tujuan yang jelas akan membuatkan tujuan itu meresap dalam fikiran. So baik secara sedar ataupun tidak sedar, kalau you sentiasa praktis, dia akan ada di dalam minda you. Ia akan menimbulkan keinginan yang menyala-nyala. Jadi keinginan itu akan membantu memusatkan seluruh tenaga kita bagi mencapai tujuan tersebut. Itu sangat penting. Poin ketiga dalam bahagian sikap ni ialah ada dua kategori orang yang bekerja. Satu, orang yang senang hati buat kerja sebaik mungkin dan lebih lagi. Dia nak buat lebih lagi. Yang kedua, orang yang kerja sesuai dengan gaji yang diterima. Jadi bila kita melakukan melebihi apa yang perlu dikerjakan, dia basically sikap ni lah akan menentukan sama ada kita bekerja, kita berjaya ataupun tidak. So itu sangat penting. Dan poin keempat, belajar dari kekalahan atau kesilapan. Dalam setiap penderitaan ada benih kesempatan yang sama atau lebih besar lagi. Jadi kekuatan kita tumbuh dari kelemahan kita. Bila kita belajar sesuatu daripada kelemahan itu, dia akan membantu kita menjadi orang yang berbeza. So bila kita gagal dalam satu perkara, itu tandanya kita akan mendapatkan kejayaan yang lebih besar. InsyaAllah. Jarang sekali gagal untuk selama-lamanya. Sekurang-kurangnya ada sedikit pencapaian, itu pun adalah satu kejayaan. Jadi saya berhenti di sini dahulu untuk memberi laluan kepada kita membuat asar, insyaAllah, walaupun belum sampai lagi. Dan saya harap poin-poin yang saya bagi pada satu bahagian sikap ni dapat diterima oleh sahabat-sahabat saya dengan penuh dengan minda yang positif, dan semoga ia dapat membantu anda, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi selepas asar, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.